Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. Yes. Hello. Tak perasan. Oh, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Hello. Hello, hello. Cubaan 1, 2, 3. Oh, dari itu. Macam mana habis? Hello, hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'iznillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada malam ni kita sambung lagi bacaan kita terhadap kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Ibn Abil Ais. Kita sampai pada minggu lepas pada muka surat yang ke-10 pada ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil atau yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Seterusnya kita baca, ini merupakan jalan yang dilalui oleh generasi yang terdahulu. Ia juga merupakan jalan yang diikuti oleh para tabi'in, termasuk daripada kalangan mereka para imam yang dipersaksikan kebaikan dan keadilan mereka dalam kepimpinan. Kita terus baca ini, ayat ini saya rasa jelas. Diriwayatkan daripada Abu Yusuf radhiyallahu an, Abu Yusuf rahimahullah, sahabat, salah seorang anak murid terbesar Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahawa beliau telah berkata kepada Bashar, kesilapan sini bukan Bashar al-Muraisi, Bishr al-Marrisi. Bishr mana? Kalau tulisan Arab ba shim ra. Terkenal, ini seorang tokoh Mu'tazilah terkenal, tokoh Jahmiyah, pengasas, malah antara pengasas asas. Bishr al-Marrisi. Bishr al-Marrisi anak murid Abu Yusuf. Tak semestinya yang belajar dengan guru yang betul dia ikut semua. Cerita Wasil bin Atta, cerita Bishr al-Marrisi, cerita tak semestinya yang duduk belajar dengan guru yang memang seorang tokoh ilmu besar dia jadi betul-betul. Ada sebahagian salah, ada seorang, dua orang yang mana dia lebih mengutamakan cara fikir dia sendiri. Kalau cara fikir itu bagus, dia jadi mujaddid, jadi orang yang ni sebagainya. Tapi kalau cara dia fikir dia salah, dia tak nak ikut, apa yang dia fikirkan luar daripada kotak yang dibenarkan khilaf, akhirnya dia jadi grup lain.
jadi masalah. Dan Bishr al-Marisi salah seorang daripada anak murid Abu Yusuf rahimahullah. Diriwayatkan daripada Abu Yusuf rahimahullah bahawa beliau telah berkata kepada Bishr al-Marisi, beliau berkata, mengetahui ilmu kalam merupakan kejahilan. Kalau orang tak tahu jadi bodoh. Tapi kata Abu Yusuf, tahu ilmu kalam itu bodoh. Tak tahu tu yang pandai. Ini kata, sebab Bishr al-Marisi memang orang yang mula belajar ilmu kalam, yang antara orang awal, antara orang terawal. Mengetahui ilmu kalam merupakan kejahilan, dan jahil tentang ilmu kalam merupakan ilmu. Jadi yang tak pandai ni berilmu lah. Orang yang tak belajar langsung, tak pandai ilmu kalam, itulah orang berilmu. Apabila seseorang itu telah menjadi ketua ilmu kalam, maka dia dinamakan sebagai zindiq. Bila dah terlalu jadi mahir, orang hebat ilmu kalam, memang zaman tu terbukti Amr bin Ubaid, terbukti Wasil bin Atha, terbukti orang-orang yang pandai ilmu kalam, akhirnya dia jadi tokoh zindiq pada zaman tersebut. Ya, beliau berkata, apabila seseorang itu telah menjadi ketua ilmu kalam, maka dia dinamakan sebagai zindiq atau dituduh sebagai golongan yang mengikut fahaman zindiq. Kita tahu zindiq itu pada zaman tersebut diistilahkan kepada orang-orang yang munafik, yang tidak ada nas. Munafik, kita boleh tuduh orang nas Al-Quran dia munafik bila Abdullah bin Ubay bin Salul ada nas jelas, yang ada orang-orang munafik zaman Nabi, ayat Quran turun. Lepas pada zaman Nabi, mereka ni perangai dan semua sama dengan munafik, okay? Tetapi tidak ada dalil. Jadi kita tak boleh tuduh dia orang Islam sama Islam. Jadi lama zaman tu panggil dia sebagai zindiq. Berbeza dengan munafik amali, munafik amalan. Munafik amalan ni orang yang buat amalan munafik walaupun dia orang Islam, nama dia munafik amalan. Tapi di kalangan orang-orang yang dituduh sebagai zindiq, ialah mereka dituduh dari segi asal kepercayaan dia. Kenapa? Sebab bila ilmu kalam, dia menolak hujah-hujah Al-Quran berkaitan dengan akidah. Waktu sebagian ulama menamakan mereka sebagai zindiq, sebab banyak ayat-ayat Quran yang ditolak. Kita baca pendapat ulama, kita ambil pendekatan yang lebih slow. Tetapi kita kena tahu bahawa manhaj salaf, zaman salaf, ketika awal ilmu kalam ni masuk, ketika ilmu falsafah masuk, dan orang Islam mula nak erat ilmu falsafah, menggunakan ilmu falsafah dengan menamakan sebagai ilmu kalam, ulama zaman tu, ulama salaf terlalu marah dan menamakan mereka sebagai zindiq. Seolah-olah mereka ni tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak Quran, ayat Quran yang ditolak sebabkan ilmu kalam yang mereka belajar. Penamaan zindiq pada golongan-golongan yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jahil di atas ialah, kata Ibn Abil Is, berkeyakinan ia tidak betul. Pertama, yang dikatakan sebagai jahil, pertama, orang yang dia tahu ilmu kalam tapi dia belajar, dia tahu benda ini tak betul. Tak boleh pula orang yang tahu hujah berhujah, dia tahu tentang ilmu kalam tapi dia tahu yang ini tak betul. Dia tahu tentang agama Kristian, ajaran dia, tapi dia tahu bahawa itu tidak betul, berkaitan Trinity sebagainya. Dia tahu tentang agama Hindu, tapi dia tahu bahawa itu tidak betul. Maksud jahil bukan bererti pertama sekali ialah orang yang mengetahui ilmu kalam tetapi meyakini bahawa dia tidak betul. Itu maksud jahil ilmu kalam, ataupun kerana ia merupakan ilmu yang berfaedah. Ya. Mana ilmu, maksudnya pengetahuan bahawa dia tak betul ni ialah itulah yang bermanfaat. Atau maksudnya ialah menjahil, ialah maksudnya menjauhkan diri daripadanya, tak nak belajar langsung, kerana tindakan ini akan menjaga ilmu dan akal seseorang. Jadi dia bertindak dengan betul, masa yang ada singkat, dia pun takut dia terpalit dengan syubhat, lebih baik tak payah belajar. Itulah ilmu yang paling penting, tindakan yang betul. Jahil berarti bukan jahil tidak mengetahui ilmu kalam. Pertama, dia
dia belajar tapi dia meyakini bahawa tak betul, ataupun dia berilmu, dianggap berilmu kerana dia mengelakkan diri daripada masuk dalam kancah ilmu kalam. Diriwayatkan daripada Muhammad juga telah berkata, ini bukan Muhammad, ni Abu Yusuf yang berkata. Kat sini mula banyak kesilapan, berkemungkinan penterjemah tak sempat nak semak part ni. Diriwayatkan daripada Abu Yusuf rahimahullah juga telah berkata, sesiapa yang menuntut ilmu kalam, maka sesungguhnya dia menghala ke arah zindiq. Dan sesiapa yang mencari harta dengan penipuan, ini bukan penipuan, maksudnya kimia, dan nas bahasa Arab yang betul, siapa-siapa yang cari harta dengan ilmu kimia. Zaman tu kalau orang belajar kimia pada peringkat zaman tu, mana chemistry, okay, belajar, kata muflis. Beliau cerita tentang keadaan zaman tu. Sebab nak belajar, banyak benda yang banyak duit yang dihabiskan. Nak beli peralatan, beli sebagainya pada zaman tu. Tapi hasil belum ada. Sebab ilmu masih awal, peringkat awal. Sebab tu penemuan berlaku kemudian. Okay. Maka dia akan muflis. Serta sesiapa yang mencari hadis gharib, maka dia dusta. Ada orang yang belajar ilmu hadis, yang dicari hadis hanya hadis yang gharib, hadis yang lain daripada orang lain. Gharib dari segi sanad orang lain semua ambil melalui perantaraan 4 orang guru atau 5 orang guru nak sampai kepada Rasulullah. Dia cari sanad, walaupun dia tahu sanad tu ada orang yang digugurkan, asalkan dia jumpa 3, dia cari yang 3. Dia kata saya dapat sanad tinggi, dekat dengan Rasulullah. Jadi kadang-kadang orang yang mencari benda pelik-pelik ni, dia nak yang pelik menjadi kepentingan, akhirnya dia terpaksa menipu. Akan terjadi ialah dia, walaupun dia tahu benda tak betul, tapi yang dicari adalah perkara yang pelik, akhirnya terpaksa menipu. Sama dengan majalah-majalah yang cari benda pelik. Tonton tengoklah majalah ke berita ke rancangan cari benda pelik. Memang rancangan dia cari pelik. Kalau tak pelik, tak jadi rancangan, tak dapat duit. Akhirnya terpaksa terima berita-berita, betul tak betul cerita kedua, yang penting pelik. Akhirnya kadang-kadang terpaksa menipu. Itu kata Abu Yusuf. Manakala Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hukuman daripada aku terhadap ahli kalam ialah dirotan dengan jerami dan pelapah. Al-jarid wan ni'al. Jerami ini maksudnya dirotan dengan daun kurma, atau istilah kita macam lidi. Rotan dengan lidi. Jerami bunga yang ya. Itu jarid, betul. Jarid ni daun kelapa. Sama ada dia zaman tu, dia zaman Rasulullah Nu'aiman dirotan dengan al-jarid wa ni'al. Ulama bincang, istilah sekarang jerami ni ialah istilah terjemahkan sebagai jerami. Nas asal ialah hukuman aku dirotan dengan al-jarid wa ni'al. Jarid ialah daun kurma. Daun kurma. Jadi jerami ni istilah penterjemah. An-ni'al ialah selipar. Mana benda ataupun ulama kata benda yang bukan rotan yang mencederakan. Rotan yang ringan. Sebagian kata daun kurma tu ialah dia punya lidi-lidi dia tu. Ada yang kata memang daun kurma betul yang hujung dia. Tapi yang penting bukan rotan betul yang mencederakan. Jadi orang-orang yang belajar ilmu kalam, kata Imam Syafi'i, kalau tanya hukum pada aku, ini berarti Imam Syafi'i hanya seorang alim yang tidak ada kuasa qada. Dan kalau dia qadi, dia cakap, confirm orang kena rotan. Tapi Imam Syafi'i hanya seorang alim yang kalau orang tanya pada aku, hukuman dia, seorang cendekiawan. Macam sekarang lah profesor kat universiti. Beza dengan orang politik, dengan orang jabatan, orang jabatan agama sebagainya. Dia cakap, dia nak buat lain. Tapi ni cerita, Imam Syafi'i kata, hukuman daripadaku terhadap ahli kalam ialah dirotan dengan al-jarid wan ni'al. Serta mereka dibawa keliling melalui kabilah-kabilah. Okay, bawa keliling. Kemudian sambil pukul beritahu apa? Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah lalu menerima ilmu kalam. Dan Imam Syafi'i juga menyebutkan dalam kalau tuan-tuan tengok Manaqib Syafi'i dalam kitab Al-Baihaqi, ada satu kitab Manaqib Syafi'i.
ada kata-kata Imam Syafi'i yang banyak khas untuk orang ahli kalam. Sebab tu orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah sampai sekarang tak berani nak ikut akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata kalau belajar ilmu kalam kena rotan. Mana orang sini sebab dia kata akidah kami akidah Asy'ariyah. Jadi akidah tak boleh ambil akidah ikut Imam Syafi'i rahimahullah. Sampaikan bila belajar ilmu kalam mereka menamakan ilmu kalam sebagai ilmu tauhid. Kalau tuan belajar mukadimah nama ilmu kalam, kita kata ilmu kalam nama ilmu tauhid, pertama tauhid. Yang kedua ilmu akidah, ada ilmu sunnah, ada kita namakan sebagai ilmu i'tiqad, ada kita namakan sebagai ilmu iman, al-iman. Ada kitab yang dinamakan sebagai itulah antara nama-nama yang warid dalam al-sunnah. Manakala bagi golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan juga golongan dulu, mereka namakan sebagai ilmu kalam, sebagai ilmu tauhid, salah satu bernama ilmu tauhid. Sebab pada mereka nak kenal Allah mesti melalui ilmu kalam. Mesti melalui ilmu kalam. Maka perbincangan ilmu kalam yang kita katakan sebagai perbincangan ahli falsafah, mana orang golongan tertentu saja yang belajar, keperluannya tidak sampai kepada benda yang penting, cuma masalah kalau nak belajar, nak katakan boleh belajar khusus, akhirnya mereka menamakan ilmu kalam sebagai ilmu tauhid dan mereka mewajibkan orang awam belajar ilmu kalam. Timbulnya wajib belajar sifat 20 sebagai contoh. Sebahagian kata sifat 20 tolak maknawiyah. Sebab maknawiyah ni kalau diisbatkan, tuan-tuan tengoklah orang belajar sifat 20 peringkat awal, perbezaan antara sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah dengan maknawiyah. Dia akan sebut 3 dulu. Dia belajar sifat zatiyah, wujud. Salbiyah ni baqa, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu lil hawadis, binafsi wahdaniyah. Okey. Lepas tu sampai kepada ilmu ma'ani, qudrah, iradah, ilmun hayah, dengan sama' basar kalam. Okey. Ni nama ilmu ma'ani. Bermula kaunuhu qadiran. Apa beza antara kaunuhu qadiran dengan qudrah? Saya tak nak tuan-tuan fahamkan benda ni. Tapi kalau belajar ilmu kalam, belajar dengan ustaz yang mengajar kalam, beliau akan ketepikan dulu ilmu maknawiyah ni. Jangan sebut dulu. Jangan beza dulu. Sebab kalau belajar tak terus pening. Macam mana kena wajibkan orang awam belajar? Lepas tu kita kata kalau belajar start kemudian ni pening. Kata orang awam wajib percaya sifat 20. Kita bukan nak bantah masalah ni. Sifat 20 ni memang sifat-sifat yang disebutkan sebenarnya hakikatnya cuma 7 je. Satu Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan ulama sunnah kata yang mereka isbatkan hanya 7 sifat sahaja sebenarnya. Sebab wujud bukan sifat, bukan nama sifat. Wujud tu memang Allah wujud. Qidam bukan sifat, baqa bukan sifat, mukhalafatul hadis bukan sifat. Benda ni yang disebabkan cuma qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Ini sahaja 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini semua balik kepada benda yang sama. Walaupun sebenarnya istilah tu salah. Saya tak nak masuk dalam mendalam masalah ni. Cuma maksudnya pada hakikatnya mereka hanya isbatkan 7 sifat. Dan cara perbincangan 7 sifat ni di ilmu kalamkan. Sehingga orang awam seolah-olah wajib belajar ilmu tauhid melalui ilmu kalam. Sebab tu mereka Al-Mu'tazilah mengatakan bahawa perkara yang paling wajib terhadap seseorang bukan kalimah syahadah. Kita akan baca kejap lagi. Benda wajib bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi belajar ilmu kalam, an-nazar, mengenali Allah dulu dengan kaedah ilmu kalam, an-nazar. Sampai kepada lepas diwajibkan orang belajar, didapati ramai orang yang tak faham. Akhirnya Al-Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kemudian meringan sikit. Kata syaratnya bukan an-nazar, bukan mesti tahu jelas. Al-qasdu fi an-nazar. Maksudnya dia niat dan dicuba nak faham. Sampai pada tahap orang yang ataupun yang mengatakan bahawa yang wajib sekali, ini ahli falsafah yang diikuti oleh sebahagian ahli kalam, dia kata wajib atas mukallaf nak kenal Allah, bukan kenal Allah, bukan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Wajib dia syak, mula dengan syak baru dia kenal Allah betul-betul. Macam mana kita belajar ahli falsafah, mesti kosong dulu, jangan isbatkan satu benda kecuali dengan bukti. Pada pandangan mereka,
Kalau terus sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang ni masuk Islam tak faham. Orang ni tak kenal Allah lagi. Sedangkan yang wajib ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk jadi Islam. Kita akan baca ni secara umum. Kita akan baca hadis semua ni. Saya baca tadi, sempat baca kejap. Jadi Imam Syafi'i kata dalam tempat yang lain, dalam kitab Fadlul Salaf ala Khalaf, Fadlul Ilmu Salaf ala Khalaf, kitab ni menakalkan kalam Imam Syafi'i, kata asal kesesatan manusia ni bila dia meninggalkan perkataan Arab, tinggalkan bahasa Arab, dia ambil bahasa Yunan. Sebab ilmu falsafah, ilmu al-kalam ni semua ambil istilah Yunan. Jadi yang diterima bukan istilahnya, yang terima ialah hanya buah pemikiran. Akhirnya ayat-ayat Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab ditolak oleh kerana pemikiran Yunan masuk. Asal dia, bila mereka tak ikut, tidak memahami ayat Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Akhirnya bila keluar ayat yang berkaitan yadullah fawqa aydihim, mereka rasa berat nak isbatkan, sebab logik ni dia ambil daripada logik falsafah. Dia tak ambil daripada apakah yang dipahamkan dalam bahasa Arab. Dia rasa berat nak isbatkan seperti yang faham dalam bahasa. Maka perbincangan yang akan jadi yang kita belajar, yang kita sebut sebelum ni lah, akhirnya mereka menolak ayat-ayat sebagian ayat Al-Quran yang sarih, yang jelas, dan mereka namakan sebagai mutasyabihat, ayat-ayat yang tak faham makna, sedangkan maknanya sarih dan jelas. Imam Syafi'i juga berkata, semua ilmu selain Al-Quran adalah tidak berfaedah. Kullal ulumi siwal Qur'ani mashghalah. Siwal Qur'ani mashghalah. Satu syair Imam Syafi'i. Semua ilmu selain pada Quran ni mashghalah, tak ada faedah, ataupun kita sibukkan diri je. Ilmu nahwu macam mana? Jadi dalam Islam, semua ilmu yang wujud dalam ilmu syarak adalah ilmu yang berpunca daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar nahwu sebab nak faham baris Quran dan Sunnah, sebab seterusnya kita faham makna. Kita belajar saraf untuk faham kerangka ayat dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar ilmu tajwid untuk cara sebut bahasa Arab, cara sebut Al-Quran. Kita belajar ilmu apa lagi? Ilmu akidah untuk memahami ayat Quran berkaitan dengan akidah. Kita belajar ilmu ibadah, memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW, petunjuk. Apa lagi ilmu yang belajar? Semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ilmu yang tak ada kaitan dengan Quran langsung, masyaghalah, benda yang menyibukkan kita, yang tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah. Kecuali Imam Syafi'i kata, illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din. Kecuali hadis dan mendalami ilmu agama. Ilmu sebenar ialah yang mempunyai al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, ma qala fihi haddathana. Al-ilmu fi macam tu dah lebih kurang saya lupa. Al-ilmu ialah yang ada perkataan haddathana. Mana ilmu hadis lah, ilmu sebenarnya. Dan selain daripada itu, ma siwa zaka waswasus syayatini, dan semua selain daripada itu ialah was syaitan. Sebab ada orang yang mula belajar ilmu, kata Imam Syafi'i ini untuk menolak ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu falsafah, kita menjangan sebelum ni, tidak ada kaitan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hanya dimasukkan kemudian. Kalau tak ada ilmu kalam sekalipun, dia tidak membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan perbincangannya semuanya perbincangan yang telah dibincangkan dalam Quran dan Sunnah. Cuma mereka bawa cara tersendiri mengikut kaedah Yunan. Sahabat-sahabat silap ni padam, bukan sahabat Imam Syafi'i, Ashabul Hanafiyah, sahabat Al-Hanafiyah. Sebab kitab ini ditulis oleh Imam Ibn Abil Izz. Imam Abil Izz bermazhab Hanafi. Bila orang bermazhab Hanafi mengatakan bahawa qala al-ashab, Islam, al-ashab telah berkata, maksudnya pemilik-pemilik atau sahabat-sahabat atau pemilik-pemilik mazhab berkata, maksudnya ashabul Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Ni juga kita padam. Sebab kat bawah dia kata fatwa daripada kitab Zahirah. Zahirah kitab kitab mazhab Hanafi, bukan kitab mazhab Syafi'i. Jadi ashabul Hanafiyah berkata,
di dalam Al-Fatwa bahawa sekiranya ada orang berwasiat kepada ulama dalam negerinya supaya buku yang mengandungi ilmu miliknya hendaklah diwakafkan, maka salaf memberikan fatwa maka buku-buku yang mengandungi ilmu kalam boleh dijual. Ini disebut dalam fatwa Al-Zahiriyah, ini fatwa Zahiriyah dalam mazhab Hanafi. Zahiruddin Al-Hanafi Al-Marghinani kalau tak silap saya, dalam kitab Al-Hanafi. Maka bagaimana kita hendak menuntut? Okey, nanti dulu. Kalau ada orang yang mewakafkan, ulama dulu kumpul buku, kumpul kitab, kumpul riwayat. Bila nak meninggal, dia wasiatkan, library saya ni nak wakafkan, beritahu pada ulama, wakafkan untuk orang Islam. Macam mana dilakukan oleh Syalbani rahimahullah. Buku-buku yang beliau datang Saudi, beliau bawa semua sekali, beliau wakafkan untuk Universiti Islam Madinah Munawwarah. Sampai sekarang ada library Syalbani di Universiti. Jadi kalau ada orang alim yang meninggal dan wasiatkan bahawa buku-buku untuk orang Islam, ulama salaf beri fatwa, tengok buku dia. Kalau ada buku tu buku falsafah atau buku ilmu kalam, yang ni tak masuk dalam bab wakaf. Sebab dia kata buku-buku ilmuku. Bab ilmu kalam tak termasuk bab ilmu, tak dikira sebagai ilmu. Jadi buku ilmu kalam boleh dijual. Jual, ambil duit, beli buku lain. Itu fatwa. Dan memang dalam ni fatwa mazhab Hanafiyah, buku ilmu kalam. Kalau fatwa ni dipraktikkan, tak ada dah orang nak belajar ilmu kalam. Okey. Dan malah sebahagian ulama memfatwakan sebab buku-buku ini dibakar, bukan dijual. Dijual orang lain pula yang ni dibakar. Macam-macam pendapat, tapi semuanya menunjukkan bahawa salaf sangat tidak suka dengan ilmu kalam mengajinya. Maka bagaimana kita hendak menuntut untuk sampai kepada ilmu usul tanpa mengetahui apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak belajar tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak start dengan usul daripada Quran dan Sunnah. Sesungguhnya kata-kata yang terbaik, mana orang yang terbaik maksudnya, antara kata-kata terbaik dalam bab ni, ada satu syair mengatakan bahawa wahai orang yang berhajat untuk menuntut ilmu. Saya dah tulis tadi, ayyuhal muqtadi li yatlubu ilman kullu ilmin abdun li ilmi rasuli tatlubul far'a tusahhiha asla kaifa aghfalta ilma asli usuli. Orang Arab ni kenapa cakap sikit syair. Ini kalau dalam bahasa Melayu kita boring. Sikit-sikit syair, sikit-sikit syair. Tapi dalam bahasa Arab, orang yang boleh bercakap keluar syair adalah orang yang paling fasih dan menghafal. Jadi syair-syair yang disebutkan pun bukan syair-syair yang biasa. Ada diwan-diwan yang diiktiraf, penyair-penyair yang bahasanya unggul. Bila cakap satu benda, ada syawahid daripada syair, daripada bahasa, daripada Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Ini adalah kehebatan penulis. Bagi kita yang tak faham bahasa Arab dan tak biasa budaya ni, bila banyak sangat dia punya syair, kita jadi boring. Jadi antara syair yang dalam bab ni, ayyuhal muqtadi li yatlabu ilman, wahai orang-orang yang menuju nak cari ilmu. Kullu ilmin abdun li abdir rasuli, semua ilmu ialah hamba kepada ilmu Rasul. Ilmu fiqh khadam kepada ilmu sunnah, Quran dan sunnah. Ilmu tajwid khadam kepada Al-Quran dan sunnah. Semua ilmu yang kita sebut tadi. Tatlubul far'a tusahhiha asla kaifa aghfalta ilmu al-usuli. Kamu nak belajar ilmu fara', ilmu yang fara' kerana nak betulkan yang usul. Macam mana pula kamu tak tinggalkan ilmu yang usul? Faham maksud dia? Kita terus pada terusnya. Saya takut nak syarah panjang, bukan tujuan utama. Bagi kita faham artinya, kena belajar ilmu usul dulu sebelum cari ilmu furu'. Apatah lagi kamu cari ilmu selain daripada ilmu yang wujud dalam sunnah. Nabi SAW telah diberikan ajaran yang paling lengkap. Ikutkan teks bahasa Arab, Nabi SAW diberikan fawatihul kalim wa khawatimahu wa jawami'ah.
Hari ini saya baca daripada awal, saya cek balik banyak kesilapan dalam menterjemah di sini. Ikutkan sebenar disebutkan bahawa Nabi SAW diberikan kunci dalam berkata. Mana Nabi cakap kunci, mudah nak faham. Fawatihul kalam, pembuka kata, wa khawatimahu, dan penutup kata, wa jawami', dan diberikan jawami'ul kalim. Jawami' kalim ialah kata-kata yang singkat tapi mempunyai makna yang luas. Seperti mana hadis Arba'in Nawawi. Sebab itu dikumpulkan. Semua hadis Arba'in tu termasuk dalam bab jawami'ul kalim. Perkataan yang ringkas, satu hadis tapi dipakai untuk makna yang banyak. Innamal a'malu binniyat. Bab masuk 1/3 daripada ilmu agama dia masuk situ. Atau setengah kata separuh ilmu agama. Semua amalan bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Contohnya. Dan ketahuilah bahawa tiap-tiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Sama tak dengan tadi? Kalau kita mengatakan bahawa Nabi diberikan jawab al-kalim, kita bukan bererti sama. Innamal a'malu binniyat, erti lain. Wa innama likulli imri'in ma nawa, erti lain. Bukan tempat dia nak syarah sekarang. Tapi erti dia kita akan belajar nanti dalam bab syarah Arba'in Nawawi. Maksud perkataan Nabi, tiap-tiap perkataan Nabi, perkataan yang ringkas tetapi maknanya padat dan banyak. Dan kata-kata Nabi ada kuncinya. Nabi cakap satu benda bukan benda yang ringkas orang tak faham, tapi orang dengar tu faham. Dan khawatim, Nabi cakap tak perlu orang lain lagi cakap tambah lagi. Cukup dengan kata-kata jami' mani'. Itu kata Rasulullah SAW. Antara mukjizat Rasulullah dalam bab berkata-kata. Ballighu anni walau ayah. Allah ambil hujah, sampaikan pada aku walaupun satu perkataan. Ballighu sampaikan. Nabi kata anni, daripada aku. Nabi anni, sampaikan pada aku. Mesti datang daripada Rasulullah. Walau ayah. Tu ulama kata kat sini ada 3. Ballighu, ini ada taklif. Kewajipan terhadap kita sampaikan. Balighu anni, taklif. Balighu anni, taklif. Maksudnya sampaikan apa yang kamu pasti pada aku. Walau ayah, takhfif. Adanya ataupun rukhsah, keringanan. Sebagian syarahkan balighu, taklif. Anni, daripada aku, tashrif, sebagai kemuliaan, sebut nama Rasulullah. Walau ayah, walaupun satu perkataan, itu maknanya rukhsah, satu keringanan. Perkataannya ringkas tetapi mengandungi banyak makna. Dan juga contoh-contoh yang lain. Hadis-hadis Nabi adalah hadis-hadis penuh dengan jawami'ul kalim. Jadi Nabi Muhammad SAW telah diberikan jawami'ul fawatihul kalim wa khawatim wa jawami'ah. Baginda telah diutuskan dengan membawa ilmu yang merangkumi ilmu dunia dan ilmu akhirat dalam keadaan lengkap dan sempurna. Akan tetapi, setiap kali sesuatu kaum melakukan bid'ah, maka para ulama menjawabnya dengan panjang lebar. Ini masalah yang berlaku. Sepatutnya hadis Nabi ialah penghukum pembuka kata dan cukup makna banyak dan penutup kata. Selesai. Faham hadis Nabi dengan jelas. Hadis berkaitan akidah, ibadah ataupun akhlak, semuanya jelas. Tetapi bila orang buat satu bid'ah, benda-benda baru, dicerita tentang bab tauhid sebagai contoh, tiba-tiba cerita Allah bertempat ke tidak, perbincangan yang tak pernah dibincangkan oleh ulama salaf. Bila ditimbulkan perkataan macam ni, jadilah jawapan berjela-jela. Ulama sibuk bincang benda ni, Allah bertempat ke tidak, tempat itu termasuk dalam jauhar ataupun ini keadaannya macam mana, kalau Allah di atas Allah tu. Jadi panjang kitab yang begitu banyak, nampak detail cerita, tetapi sebenarnya panjang-panjang tak ada apa-apa. Perbincangan satu qadiyah, satu kes yang memang orang dulu pun tak nak bincang. Berkaitan dengan Allah, cukup dengar, terima. Akidah apa yang Allah tak bincang, Nabi tak bincang, tak perlu bincang. Oleh itu perbahasan ulama mutaakhirin menjadi banyak, tetapi keberkatannya sedikit. Berbeza dengan percakapan ulama terdahulu.
Percakapan mereka sedikit tapi banyak keberkatan. Bukan seperti yang dikatakan oleh ahli kalam yang jahil dan sesat, bahawa jalan, bila sebut ahli kalam jahil dan sesat, ada ahli kalam yang jahil, ada yang sesat. Yang sesat tu yang masuk pada bab sampai sesat. Ada ahli kalam yang jahil dengan sunnah. Ada ahli kalam yang baik. Okay. Ada juga kita sebut benda dalam bab lain, dalam bab lain. Bahawa jalan sesuatu kaum, kat sini pun ada ketertinggal. Ikutkan istilah yang asal, ahli kalam mengatakan bahawa manhaj salaf aslam, selamat, manhaj kami lebih berilmu. Itu kata ilmu kalam. Saya lupa tuliskan dia punya nas bahasa Arab dia. ولكن كل ما تبدع شخص بدعة تصف في جوابها ولكن صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وطريقتنا أحكم وأعلم. Bukan seperti kata ahli kalam yang jahil dan juga yang sesat mengatakan bahawa cara ulama salaf tu cara memanglah paling selamat sebab tak bincang benda ni. Okay? Paling selamat tu cara selamat. Wa inna tariqatana ahkam wa a'lam, dan cara kami bincangkan benda-benda yang tak pernah dibincangkan ni ahkam, lebih berhikmah, wa a'lam, dan lebih berilmu. Ya, Ibn Abil Ais kata ini yang jahil. Okay? Tariqat salaf cerita ringkas bermanfaat, benda tu penting. Bila mereka buat satu bid'ah baru, akhirnya buku berjela-jela, jawab rad antara satu sama lain begitu panjang, tapi barakahnya sedikit. Barakah sedikit, ada barakah. Kadang-kadang orang yang faham seorang dua orang yang termasuk Islam sebagai ada sedikit, tapi barakahnya sikit. Banyaknya buang masa. Wala kama yaquluhu man lam yaqdirahu min al-muntasibin lil fiqh. Dan juga sambung balik kita kawan. Dan juga bukan seperti mana tadi? Sesuatu dan juga bukan seperti sesuatu kaum di kalangan mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Ahlul Fiqh. Maksud di sini, penterjemah di sini letakkan satu, gabung jadi satu. Saya rasa kadang salah delete, tak diedit dengan jelas sini. Ada dua, satu Ahlul Kalam kata, yang kedua Ahlul Fiqh. Orang yang menisbahkan diri mereka sebagai Ahlul Fiqh, belajar fiqh. Mereka kata banyak masalah fiqh yang mereka bincang berjela-jela, mengatakan bahawa ulama dulu tak ada masa nak kaji banyak-banyak. Dan mereka banyak sibuk dengan jihad dan sebagainya. Akhirnya kamilah yang kaji sekarang. Sebab tu mereka kata ulama yang terdahulu itu tidak menggunakan sepenuh masa mereka untuk mengisbatkan, untuk mengistimbat hukum dan kaedah fiqh, sedangkan ulama terkemudian menumpukan sepenuh masa mereka terhadap perkara itu. Oleh itu ulama terkemudian lebih faqih daripada ulama terdahulu. Ini kata-kata. Kalau nak disebabkan pada cerita, ada sebahagian yang betul. Contoh usul fiqh mereka nak buatkan, tapi keperluan tidak perlu pada zaman tu. Mana ulama zaman dulu cakap hanya benda yang perlu. Sebab tu kitab-kitab dulu semuanya ringkas. Berbeza dengan kitab-kitab kemudian. Kitab mereka bila panjang, artinya ilmu banyak. Sebab tu kalau kita tengok kitab Ibn Abil Ais, okay, tiap-tiap perkataan yang beliau syarahkan dalam kitab ni, tiap-tiap perkataan mengandungi makna yang banyak. Sebab beliau menakalkan kata-kata salaf hampir full apa yang beliau kata. Bukan benda yang sikit disyarahkan dengan mudah, kemudian ditambahkan dengan faedah. Okay, kita teruskan baca dulu. Mereka semua itu tidak nampak keupayaan ulama salaf, ilmu mereka yang mendalam dan kurangnya mereka mengada-ngadakan masalah. Banyak ulama yang jadi panjang bila masalah sekiranya mengada-ngadakan masalah, serta kefahaman mereka yang sempurna. Demi Allah, perbezaan ulama terkemudian dengan mereka hanyalah kesibukan mereka terhadap perkara yang cabang yang ulama salaf berikan perhatian kepada usulnya, mengadakan kaedah
dan membuang perkara yang tidak berguna. Maka sini juga silap terjemah. Mengadakan kaedah dan memperkukuhkan fahaman terhadap masalah sepatutnya. Sepatutnya kat situ. Ya, ulama dahulu fokus mereka tumpuan kepada usul, buat kaedah biar orang faham dengan jelas, kemudian usaha untuk terangkan usul tersebut, bukan menambah, bukan buat masalah baru takalluf, cari-cari masalah. Istilahnya begitu. Akidah ini, akidah kitab ni, kitab akidah. Akidah ini, akidah tahawiyah, telah dihuraikan oleh ramai ulama. Akan tetapi penulis dapati sesetengah ulama yang menghuraikannya telah terpengaruh dan menggunakan pendapat ahli kalam yang hina. Ulama salaf tidak menegah daripada memperkatakan jauhar, jisim, arad dan sebagainya dengan iktibar ia sebagai perkataan baru yang mempunyai pengertian yang tepat, seperti mana istilah yang digunakan dalam ilmu-ilmu yang betul. Bukan ilmu sains, al-ulum artinya ilmu-ilmu yang banyak. Memanglah ulum erti bahasa sains, tapi di sini bukan diartikan dengan sains. Al-ulum, semua jenis ilmu ada istilah baru yang diberikan tetapi bukan maknanya tepat. Contohnya istilah Imam Syafi'i memperkenalkan istilah wajib, istilah sunat, mandub, istilah sebagainya, itu benda betul. Istilah yang betul yang tidak menambah dan merubah benda yang ada. Berbeza ulama kata Imam Ibn Abil Ais kata, ulama salaf tak larang kalau nak cerita bab ilmu kalam adanya jauhar, adanya jisim dan juga adanya arad. Ilmu kalam nak cakaplah kalau benda tu hanya istilah baru untuk benda yang tepat. Kalau hanya perbezaan istilah. Mereka juga tidak membenci mencari bukti kebenaran dan membatalkan kebatilan. Sebab ahli kalam tujuan asal mereka ialah kaji ilmu kalam untuk menolak ahli falsafah yang sesat. Jadi ulama salaf tidak membenci benda ni pada asalnya. Akan tetapi mereka membencinya kerana ia mengandungi perkara-perkara dusta yang bercanggah dengan kebenaran. Bila belajar cara falsafah, cara ilmu kalam, kalau dia tidak merubah dan menolak apa yang diajarkan oleh dalam akidah dengan akidah salaf, tak ada masalah. Start belajar ilmu kalam, maka banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang ditolak kerana ilmu kalam yang dia belajar, logik yang dia belajar. Banyaklah hadis-hadis Nabi yang ditolak dan menamakan sebagai ini hadis ahad, tak boleh jadi hujah dalam masalah akidah. Hadis ni sahih macam mana sekalipun, hadis ni macam-macam cara untuk menolak Al-Quran dan hadis. Sebab puncanya daripada belajar ataupun mempercayai kebenaran ilmu kalam. Antara kebatilan itu ialah ia bercanggah dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kebatilan yang paling utama sekali ialah memang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, anda tidak mendapati keyakinan dan pengetahuan yang ada pada orang awam, tambahan pula ulama daripada kalangan orang-orang beriman ada pada mereka. Kalau ikut ayat bahasa Arab dia cantik. Mana ayat dia saya tengok tadi? Maksudnya keimanan yang wujud pada orang awam di kalangan orang beriman tak wujud pun dalam ulama mereka. Sebab cara perbincangan ilmu kalam, ahli falsafah, mereka bincang perkara-perkara yang basic yang sepatutnya orang awam dah selesai lama dah. Bincang tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Permulaan nak bincang. Orang awam tak ada perbincangan dah. Berjilid-jilid cerita tentang wujud Allah dengan cara yang susah, takalluf, dengan cara ilmu kalam. Memang penting perbincangan bab ni. Tapi ada kaedah Quran yang perkenalkan. Mereka perkenalkan kaedah ilmu kalam dengan cara falsafah, menolak balik kaedah falsafah. Lepas tu keyakinan, kadang-kadang orang awam tak pernah pun ragu dengan Allah wujud atau tidak. Tapi oleh kerana bincang lama-lama dengan ulama mereka, Allah begini-begini, betul ke tidak Allah ada sifat ni? Betul ke tidak Allah begini? Betul tidak Allah begini? Bincang lama-lama, akhirnya keyakinan yang ada di kalangan ulama mereka nak bandingkan orang awam di kalangan orang mukmin yang tak ikut, lebih kuat orang awam berbanding dengan yang belajar ilmu kalam. Boleh tuan-tuan? Atau boring? Boleh. Okay, insyaAllah. Begitu juga ulama salaf membencinya kerana mukaddimah mereka mengandungi kebenaran dan kebatilan.
Sebab cara mereka buat kias, mukaddimah mereka tersebut, cara nak kias, mukaddimahnya saja, formula pertama yang mereka buat kias memang formula yang dah bercampur antara betul dan salah. Kita baca sekali lalu je. Saya takut baca lama kita belajar mukalam. Kalau kita kenapa kita jadi pening? Sebab kita menolak ilmu kalam. Dan beginilah ilmu kalam. Okey. Banyak perdebatan dan pendapat-pendapat yang tidak menentu. Hasil daripada itu lahir pendapat yang bercanggah dengan syarak dan akal dan tidak berfaedah. Ini akan dijelaskan lagi ketika mengulas kata-kata sesiapa yang mengelak diri mencari ilmu yang dilarang, maka dia telah mengetahui ilmu tersebut. Jadi ilmu sebenarnya ialah elak diri, tak payah belajar. Itulah ilmu yang sebenarnya. Siapa yang elak diri daripada belajar ilmu sihir, maksudnya dia tahu tentang ilmu sihir. Ilmu sihir bahaya, buat pergi belajar. Contoh, kalau dah tahu ayat guna-guna, contoh, tak betul. Orang yang paling bijak ialah tak payah pergi cari kat guru tu. Tu yang paling bijak. Orang yang mengetahui satu. Jadi sesiapa yang mengelak diri mencari ilmu yang dilarang, maka dia telah mengetahui ilmu itu. Sebab tu orang bincang, ini perbincangan. Inilah masalah yang selalu dibincangkan. Orang awam sekarang boleh tak kita belajar cara ilmu tauhid 3 ke dengan sifat 20? Bagi ulama salaf kita, ada yang kata tak apa, tak masalah lah mana-mana sekalipun. Sebab orang awam dia belajar sifat 20 pun dia takkan sampai pada tahap faham macam mana. Hanya belajar hafal saja. Dan saya pun tak ada masalah kalau orang sekadar hafal. Okay? Tapi bila berbincangkan sampai pada arat, pada jisim, pada ni semua dengan cara ilmu kalam, akhirnya mereka dianggap formula yang belajar dalam tu betul. Ya, orang awam. Tapi di kalangan ulama sunnah, negara Arab mana-mana sekalipun kata, sebaik-baiknya dah tahu benda ni ada bahaya dia nanti, tak payah suruh belajar. Sebagaimana istilah ilmu tasawuf. Kita tahu ilmu tasawuf itu mengandungi sifat ikhlas, sifat taqwa kepada Allah. Cara untuk orang yang keluar dalam bab suluk ni nak cari keikhlasan dan sebagainya, memang benda ni benda yang baik. Tapi kalau kita buka jalan, hujungnya sampai ke mana? Yang ada yang tak puas dengan apa yang belajar tentang ikhlas, tak puas dengan zikir-zikir yang belajar yang sama dengan orang, mesti cari cara lain, mesti akhirnya pergi ke tempat yang tak betul. Cara terbaik adalah sekat terus. Betul, orang nampak orang-orang yang belajar manhaj salaf ni keras. Nak belajar tarikat, sebut je tarikat, no. Senang. Sebut ilmu tasawuf, sedangkan ilmu tasawuf itu ilmu yang baik pada ringkasannya. Tapi untuk mudah, supaya orang awam tak terlibat, peringkat awalnya mula belajar yang betul-betul, lama-lama dah ada sikit nak cari guru tasawuf, nak cari tarikat, akhirnya dia jadi menari dan sebagainya, pergi suluk 40 hari dalam gua, 40 hari ke depan kubur wali fulan-fulan, masuk bawah tanah dan macam-macam. Kata ini penghujung macam tu. Last sekali kata tak ada ilmu tasawuf, tak ada tasawuf dalam Islam. Kan senang. Ini kita bincang secara jujur. Walaupun ilmu tasawuf peringkat awalnya membincangkan ilmu nafsu, ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, ada nafsu amarah sebagainya. Peringkat awal ni benda yang kita pun ajarkan. Tapi kita tak namakan sebagai ilmu tasawuf, kita namakan sebagai ilmu tazkiyatun nufus, ilmu untuk membersihkan jiwa. Supaya kerana istilah tasawuf telah dipakai oleh golongan-golongan yang betul dan tak betul. Elak demi orang awam supaya tak terkeliru, kita cakap tak ada. Supaya buku yang dicari nanti jangan cari buku ahli tasawuf, sebab masalah ni dibincangkan oleh orang-orang yang dah macam-macam latar belakang. Maka jumpalah tarikat yang betul sikit, yang duduk kat masjid. Alhamdulillah, jumpa tarikat yang pergi ajak orang, daripada ajak pergi masjid, ajak pergi kubur. Okay? Jumpa tarikat ajak pergi gunung. Pergi tarikat ajak pergi dalam gua. Saya jumpa orang dalam, saya pernah jumpa orang, dia kata nak pergi mana? Dia kata nak pergi kat gunung, saya kata gunung depan tu, dia kata. Kenapa? Nak bersuluk. Saya kata pakcik ni betul. Maksud saya pun tak faham suluk sangat, tapi pernah jumpa. Dia kata bukan dia, kawan dia ramai lagi nak pergi. Bukit. Saya pun tak tahulah. Maksudnya yang ini yang kita takut. Sebab ilmu kalam, tujuan asal ilmu kalam, sebahagian daripada ilmu kalam, perbincangannya penting. Dan ada dia punya kepentingannya untuk menolak hujah ahli falsafah. Tetapi kalau orang awam diberikan peluang untuk belajar, dan kita mula belajar, akhirnya mudaratnya jauh lebih buruk daripada kebaikan.
Penulis lebih suka menghuraikannya dengan mengikut cara ungkapan salaf. Jadi dalam huraian Ibn Abil Is, penulis kata, penulis lebih suka menghuraikannya dengan mengikut cara salaf. Semoga dengan mengikut jalan mereka, termasuk di kalangan mereka yang dibangkitkan bersama-sama mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat terhadap ke atas mereka di kalangan nabi-nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, dan merekalah sebaik-baik pendamping. Oleh kerana penulis melihat orang lebih suka kepada syarah yang ringkas, maka penulis lebih mengutamakan ringkas daripada menjela-jela. Saya kata syarah Ibn Abil Is antara syarah yang panjang. Ibn Is kata yang ni yang pendek dan ringkas. Okey? Dan itu pendek dan ringkas, kalau tuan-tuan dah belajar nanti baru faham erti kata Ibn Abil Is. Memang syarah beliau panjang, tapi kita tak nampak beliau cakap benda kosong. Tiap-tiap perkataan yang beliau syarahkan, beliau tidak datang benda yang kecil dibesar-besarkan, tidak. Tapi beliau packkan fakta dalam satu tempat. Kalau tuan-tuan memang orang belajar bahasa Arab, faham bahasa Arab, lebih cantik kita terus direct pada bahasa Arab. Tapi masalahnya, kalau guru stop, kita pun stop. Guru lupa, kita pun lupa. Guru tinggal, kita pun tinggal. Tapi bahasa Melayu kita boleh rujuk sendiri. Jadi bincang-bincang kita ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dah terjemah tu lebih baik. Memang perkataannya adalah perkataan kita, beliau kumpulkan kata-kata hikmah dalam perkataan Ibn Qayyim, dalam perkataan Ibn Taymiyah, dan perkataan salaf, kumpulkan, caranya ringkas dalam mensyarahkan masalah-masalah tertentu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini kata Imam Syuaib, kata Nabi Syuaib. Kata Imam Nabi Syuaib, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ni bila orang kata, Syuaib, kau ni kau suruh kami tinggalkan Tuhan kami, kau suruh begini. Syuaib kata, aku tak nak pun berbeza dengan kamu. Aku tak nak pun nak beza dengan kamu, nak larang kamu buat benda-benda ni. In uridu lil islah, aku nak sebenarnya untuk islah. Masalah sekarang, orang selalu bila kita beritahu satu benda, bila kita nak betulkan satu perkara, mereka akan katakan kamu ni nak beza dengan orang je, nak buat benda baru, nak selisih. Seperti Imam Nabi Syuaib alaihissalam, bila dia katakan begitu, kata in uridul islah, aku tak nak pun berbeza dengan kau, aku nak cuma betulkan mastata'tu, apa yang aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakan semua benda yang aku nak buat ni kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini prinsip asal. Semua benda taufik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sampaikan satu benda cukup untuk orang faham. Orang terima tak terima dan bodoh, tu kerja Allah. Kalau kita sampaikan pemikiran kita, bukan pemikiran kita, sampaikan Quran dan Sunnah, apa yang kita nak sampaikan sampai pada orang, itu dah sampai tujuannya. Orang faham dengan apa yang kita katakan dengan betul. Bila kita kata, contoh kita kata jangan berqasidah dan menamakan qasidah itu sebagai zikir, orang faham dengan jelas. Jangan menamakan satu benda sebagai selawat. Satu qasidah syair itu berubah jadi selawat. Selawat itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang faham jelas, okey. Lepas tu kita terus bercakap. Sebab orang tak faham sekarang ni. Bila kita majlis Maulid Nabi sebagai contoh, dia kata, dia orang ni larang kita selawat. Bukan selawat. Yang kita larang tu nyanyi lagu tu dan panggil lagu itu sebagai selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, rajas, syair. Anta syamsun anta badrun, semua 8. Anta nurun fauqa nuri. Ini semua syair puji Rasulullah. Makna dia kita bincang bab lain. Tapi syair, Nabi bukan seorang penyair, Quran pun tidak mengandungi syair, berarti benda ni, perkataan ni bukan datang daripada Allah ataupun Rasul.
Dan selain daripada perkataan Allah dan Rasul, tidak mungkin ada yang boleh naik taraf jadi zikir. Bila orang faham dengan jelas, okay, tak apalah orang terima tak terima. Mereka nak kata okey kami boleh buat zikir sendiri, nak kata tu taufik daripada Allah. Yang penting kita sampaikan bahawa jangan namakan sebagai zikir. Kita tahu bahawa Nabi ajarkan hadis mana berkata sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu, sampai akhir sayyidul istighfar Nabi ajarkan. Okay. Kita ni namanya sayyidul istighfar, cara istighfar yang paling panjang, yang paling lengkap. Okay. Tetapi jangan namakan syair sebagai zikir. Zikir munajat, zikir ni. Kalau benda tu Nabi ajar, katakan Nabi ajar. Benda ni lagu kami buat, cakap kami buat. Ni syair ambil dari si fulan. Maknanya bagus. Tak apa katakan. Tapi biar jelas datang dari siapa. Zikir itu mesti datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi bila kita sampaikan satu benda, pemikiran kita, apa yang kita sampaikan bila orang faham, cukup. Itu kerja kita. Mesej tu sampai. Kenapa kita ulang-ulang balik benda ni? Kita takut mesej tak sampai. Kita cakap benda lain yang orang faham. Perkataan Maulid Nabi sebagai contoh. Kita cerita perkataan Maulid Nabi secara mudah. Kita ceritakan bahawa perkara pertama bahawa Maulid Nabi tidak wujud pada zaman salaf. Kalau kamu nak buat, memang buat benda baru. Kalau anggap benda tu baru dan kamu anggap kamu lebih pandai daripada orang salaf, silakan. Itu taufik daripada Allah. Nak buat tak buat tu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mesej yang disampaikan telah sampai. Semua masalah ilmu, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu dan semoga mereka dapat hidayatul irsyad. Dan setelah itu mereka akhirnya dapat hidayatul taufik, dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 10:40. Okey, insya-Allah sampai sini penulis hanya mengharapkan taufik daripada Allah selain bertawakal dan bertaubat kepadanya. Bermula pada akan datang kita start masuk pada matan sebenarnya. Kata Syekh, kata Abu Ja'far At-Tahawi, kami berkata tentang ketauhidan Allah dan beriktikad dengan taufik Allah, sesungguhnya Allah Maha Esa dan tiada syirik baginya. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah annallaha wahidun la syarikalah. Baru kita start bincangkan tentang perkataan annallaha wahid la syarikalah. Kenapa mula sekali bincang annallaha wahid sebelum kita masuk bab? Sebab itulah kita ilmu tauhid. Tauhid ni bincang tentang tauhid. Annallaha wahid, tentang la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdah. Cuma perbincangannya Allah tu satu, Allah tu esa. Kat manakah erti keesaan sebenarnya, kita bincang pada minggu depan. Sebab ada orang anggap mukadimah minggu depan. Ada orang anggap bahawa bila kata syarahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang menciptakan alam ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga menganggap bahawa kenal Tuhan ialah dengan benda yang paling wajib, ialah dia memahami dalil-dalil untuk kenal Allah melalui ilmu falsafah sebagainya. Kita bincang pada minggu depan semuanya sampai sini. Jadi insya-Allah mukadimah yang ada, dan insya-Allah minggu depan saya rasa masalah penterjemahan tidak ada masalah. Saya sempat cek adalah mudah, lebih mudah. Cuma tempat tadi, part tadi nampak banyak kesilapan, berkemungkinan dari segi tak diedit dengan teliti dalam naskah. Jadi kita agak keliru, dan part itulah part paling penting sekali untuk memahami kesilapan, malah kesesatan falsafah dan juga ilmu kalam. InsyaAllah kita buka untuk soalan. Untuk soalan, insyaAllah kita minggu depan kita start dengan nas surat 13. Mana start dengan matan. Ada soalan? Saya mengatakan kekeliruan antara salaf dengan khalaf. Salaf di zaman Rasulullah, para sahabat kalau dia muskil dia bertanya pada Rasul. Ya saya. So zaman sekarang ni Nabi dah kata 73 golongan ni. Satu hadis mengatakan 73 golongan ni akan saya. Menjadi masalah. So macam mana peranan khalaf ni untuk mensucikan kalimat Tuhan, membersihkan kalimat Tuhan, zat sifat? Dia insya-Allah sebab tu kita bincang
Masalah tauhid, masalah tentang ayat Quran, tak perlu lagi kita nak tanzih, tak perlukan sama sekali. Ayat Quran dan sunnah tu cukup jelas. Kita tanzih itu jadi asas dalam diri kita. Laisa kamitslihi syai'. Nak bincang tentang Allah, asas pertama mesti kita asaskan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Saya ulang balik apa yang kita yang depan. Jadi dalam perbincangan sekalipun, apa sekalipun yang kita terima, kita dah tahu bahawa apa yang Allah sampaikan, ayat-ayat Quran yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca, takkan ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab apa sekalipun, takkan ada persamaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini basic nak masuk cerita tentang tauhid. Jadi bila ada ayat Quran datang macam mana sekalipun, kita isbatkan. Sebab Allah lah yang paling fasih, Allah lah yang paling faham paling mengetahui dalam bahasa Arab. Allah turunkan Quranan Arabiyyan ghaira zi iwaj. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada dia punya bengkok-bengkoknya. Quran tu jelas. Okay. Yang jadi masalah, orang kata menganggap bahawa apakah peranan salaf untuk sucikan ayat Quran, tanzih? Tak perlu. Peranan kita ialah pertama, kita dah ada sifat tanzih tadi. Tanzih nama asas. Peranan kita ialah untuk isbatkan, percaya apa yang disampaikan. Dan seterusnya kerja kita yang ketiga, qat'ut tama' an ma'rifatil kaifiyah. Potong kita punya keinginan nak cerita tentang detail tentang kaifiyah, macam mana sifat tersebut. Kalau benda ni kita buat, selesai semua masalah. 3 benda ni. Pertama, tanzih, sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal lagi kita dah ada prinsip, apa sahaja ayat yang kita belajar, apa sahaja hadis yang kita baca, confirm Allah Subhanahu Wa Taala takkan menyerupai makhluk dalam apa bab sekalipun. Jadi bila baca ayat Quran, tak ada masalah apa pun. Kita terima sahaja. Namanya isbat, iman dengan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, bila kita nak tahu detail, tak perlu tahu detail. Kaifiyahnya, keadaannya bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana zat Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kita cerita. Wah, kat situ potong, cukup, selesai. Jelas? Jadi salaf dan khalaf. Sebab tu salaf, ulama terdahulu, khalaf yang kemudian. Oleh kerana ada golongan yang terkemudian mengaku khalaf tu lebih aslam, mana orang kita kemudian lebih pandai, ahkam wa a'lam, lebih pandai daripada orang dulu, maka wujudnya gerakan memadamkan nama khalaf ni bukan utama, salaf lebih utama. Namanya golongan yang memenangkan ulama salaf, namanya salafiyin, orang yang memenangkan pendapat salaf dan mengikut manhaj salaf dalam masalah akidah. Sebenarnya nama tak perlu pun barang-barang asalnya, tapi oleh kerana ada istilah yang mewujudkan istilah khalaf, ialah mereka sendiri. Mereka terima ulama salaf kata begini, kata kaul salaf aslam, kaul khalaf, kaul kami ahkam wa a'lam. Oleh kerana ada orang mengatakan khalaf lebih a'lam, lebih pandai dan lebih hikmah pada salaf, maka adanya dakwah untuk kembali kepada pendapat salaf. Dan akhirnya mereka dinamakan sebagai salafiyin, orang yang menyokong, yang mengikut manhaj salaf. Jadi kita sekarang ni khalaf salaf, kita khalaf. Tapi salafiyin, kita nak sokong pendapat ulama salaf dalam memahami nas. Jelas masalah ni? Bagaimana ayat yang surah Al-Imran ayat 7? Ya saya. Ayat mutasabihat. Okey. Kecuali Allah Taala mentakwilkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Melainkan orang-orang yang berilmu. Warra bukan melainkan. Warrasikhuna fil ilm yaqulu amanna. Mana orang-orang yang mendalam Orang-orang yang mendalam dalam masalah ilmu akan berkata amanna, kami beriman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Benda-benda yang lebih daripada apa yang kita boleh jangkau dengan ilmu pemikiran kita, Allah saja yang tahu. Orang yang berilmu siapa? Bukan orang yang takwil-takwil beritahu kaifiah Allah. Amanna, yang beriman, orang yang pandai ilmu mendalam betul, ialah orang yang angkat tangan, amanna, kami beriman dengan apa yang Allah berikan. Itulah orang yang mendalami warasikhuna fil ilmi. Jelas masalah ni?
Jadi bukan orang yang ilmu mendalam bincangkan Allah tu bagaimana. Allah ni jauhar ke, Allah ni arad ke, Allah ni jisim ke, tidak. Tidak bincangkan kaifiah. Kita tak bincangkan Allah tu bagaimana. Orang yang beriman ialah orang yang mengatakan kami beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kebanyakan tafsir mengatakan melainkan orang-orang yang berfikir, mana berilmu. Tafsiran ini dikatakan dalam tafsiran Jalalain, muka surat 102 hingga 103. Okey. Tafsiran untuk di Ibnu Katsir pun mengatakan orang-orang yang dipimpin oleh Allah Ta'ala untuk membuka mindarnya supaya lebih jelas untuk tidak mensyirikkan. Sebab golongan ini yang menentang golongan Mu'tazilah. Okey. Tuhan, kalau dia ambil direct ayat Ar-Rahman ala Arsy istawa. Okey. Dia ambil direct ayat itu seolah-olah Itu kata-kata siapa? ayat itu golongan Mu'tazilah. Saya rasa tak wujud dalam kitab Mu'tazilah mengatakan begitu. Itu saya Saya rasa salah maklumat. Kalau betul Mu'tazilah kata begitu, kita kata syukur. Mu'tazilah ni dia antara orang yang golongan pertama sekali masuk ilmu kalam. Dan mereka menafikan, mereka ni terima cara falsafah yang terlalu dekat, sehingga mereka mengatakan kalau nak isbatkan satu sifat pada Allah sahaja, orang tu jadi syirik. Cara mereka menafikan sifat daripada Allah itu namanya ialah tauhid. Sebab pada mereka, saya nak tulis lagi. Kita ceritalah. Satu namanya berbincang tentang jauhar. Jauhar tu jisim kita sekarang ni. Pada kita jauhar zat. Dan ada jauhar, adanya arad. Arad ni adalah perkara-perkara yang datang kemudian. Kita bangun, kita berdiri, kita angkat tangan, kita senyum, kita ketawa, kita buat berkaitan af'al ni nama dia dalam sifat. Bila Ar-Rahman ala Arsy istawa, kalau Allah tu beristiwa, dia kata habis sebelum tu Allah kat mana? Maknanya sifat Allah ni tidak azali. Jadi mereka kata, mereka Mu'tazilah yang menafikan sifat istiwa. Tidak mungkin ada, saya rasa nakal tu mungkin silap 100%. Sebab kalau kata begitu, kalaulah Mu'tazilah mengisbatkan sifat istiwa, saya rasa Alhamdulillah. Walaupun mereka Mu'tazilah lah orang yang paling jauh sekali bab isbatkan sifat. Lepas tu saya confirmkan dulu dari segi maklumat, lepas tu kita bincang. Memang tak wujud Mu'tazilah golongan yang menafikan sifat. Perbincangan mereka yang awal sekali Jahmiyah Mu'tazilah ni, mereka menafikan sifat secara total. Kemudian datanglah Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari yang hidup dalam golongan Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian mewajibkan mengisbatkan 7 sifat tadi, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sifat wujud itu tentang zat Allah, bukan sifat. Baqa, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu, ini semua sifat salbiyah. Sifat salbiyah bukan sifat. Dia tujuannya hanya untuk menafikan perkara-perkara ini daripada Allah dalam bab kudrah. Kudrah Allah itu qidam, kudrah itu baqa, kudrah sama Allah itu qidam, baqa sampai akhir. Jadi tujuan dia bukan sifat. Hakikatnya hanya 7. Jadi dalam Asy'ariyah mengisbatkan 7 sifat, mewajibkan orang isbatkan 7 sifat untuk beriman. Sebab mereka semua sepakat bahawa nak kenal Allah, bukan nak perkara wajib atas mukallaf bukan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua mereka sepakat. Mereka kata perkara pertama sekali adalah kenal Allah dengan hujah. Hujahnya dengan hafal sifat-sifat yang wajib kita isbat dengan hafal cara ilmu kalam tadi. Ini perbincangannya. Yang mana orang awam pun tak faham, main hafal saja. Sebab tu saya teruskan, saya berani berbincang dengan ustaz-ustaz mana sekalipun yang bincang ilmu kalam, yang faham ilmu kalam, tengok apa sebenarnya pendapat berkaitan dengan sifat 20 dan sebagainya dalam buku orang Asy'ariyah dan Maturidiyah sendiri. Waktu masalah yang ada sekarang yang kita bincangkan ialah yang menafikan sifat ialah ahli falsafah. Paling berat yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada Mu'tazilah mereka isbatkan tadi sifat-sifat ini kecuali sifat-sifat ma'ani. Okay. Sampai pada Abu Hasan Al-Asy'ari mewajibkan isbatkan 7 sifat ma'ani tadi. Allah tu berkuasa, kuasa Allah tak sama dengan kuasa yang lain sebagainya. Benda betul yang dibincangkan, bukan benda tak betul. Okey, sifat ma'ani. Tetapi itu ialah benda yang wajib isbat. Kenapa mereka tak cakap secara mudah saja iman dengan Allah selesai? Percaya apa Allah dah beritahu, percaya apa Allah nafikan, nafi apa yang isbat apa yang Allah beritahu, nafi yang Allah nafikan, dan diam tak cakap apa yang Allah tak beritahu. Kan settle manhaj.
Mereka tak kata, sebab mereka semua pendapat bahawa orang itu tak lengkap. Dia punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak akan lengkap selagi tidak mengetahui sifat-sifat secara detail an-nazar atau al-qasr fi nazar. Selagi tak faham, tak percaya dengan sifat 20 ni atau sifat 7 ni atau sifat 13 seperti perbincangan mereka secara detail, tak lengkap iman. Rujuk balik tentang semua kitab-kitab Asy'ariyah. Sebab tu ulama yang keras bila mengatakan bahawa ini pendapat mereka akan jadi mewajibkan orang belajar ilmu kalam. Sebab tu ulama-ulama keras masalah ni. Berbeza daripada sebagian ulama yang membolehkan belajar sifat dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab orang awam hafal untuk isbatkan sifat Allah dan tak masuk detail pun dalam masalah perbincangan falsafah. Sebab tu sebagian membolehkan. Masalahnya bukan pada peringkat yang kita belajar peringkat asal. Dia akan bila masuk mendalam, dia akan jadi makin rumit dan akan akhirnya mereka menolak semua sifat-sifat yang Allah isbatkan selain daripada sifat-sifat yang ma'ani. Sifat lain apa lagi ada? Selain daripada sifat ma'ani, kalau tuan, apa ni sifat Allah lagi? Sampai ke mereka bincang sifat Ar-Rahmah. Allah tu sifat Rahmah. Adakah Rahmah ni ada pada Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka bincang. Sebab Allah tu Rahmah. Allah tu sayang pada ni. Allah ada sifat kasih sayang. Habis Allah baru kasih sayang pada orang mukmin. Sebelum orang ni ada, Allah tak sayang. Sifat Allah ni azali ke tidak? Sekarang baru ada. Contoh, banyak lagi perbincangan-perbincangan yang lain bila masuk pada detail. Bukan masalah belajar sifat 20. Bagi saya secara personal, sifat 20 yang orang awam belajar tak salah pun. Sifat 20 yang ada tu tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kita bincang bila takut detail. Sangat detail, akhirnya mereka bincang satu-satu sifat, akhirnya mereka menolak. Malah penghujungnya semua sekali formula satu. Siapa-siapa yang isbatkan Allah tu beristiwa, artinya Allah memerlukan pada makhluk. Siapa-siapa yang mengatakan Allah di atas, berarti mereka mengatakan Allah perlukan pada tempat. Siapa-siapa, dia mula bincang macam tu. Akhirnya mereka menolak semua sifat-sifat yang Allah beritahu dalam makhluk. Mereka berkata, yang kamu isbatkan sebagai sifat bukanlah sifat. Sifat artinya begini, dia bagi ta'rif ilmu kalam. Sedangkan kita ta'rif biarlah ilmu bahasa Arab, ta'rif dalam bahasa Arab. Manakah sifat Allah sebagainya? Boleh? InsyaAllah. Ada soalan lain lagi? Ustaz, maknanya dalam ayat 7 surah Al-Imran, Ya saya. dilarang untuk bertakwil apa-apa ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat di sini, adakah erti mutasyabihat tu? Sebab tu kita mengatakan bahawa ayat-ayat sifat yang jelas sebagai macam Ar-Rahman Ar-Arsh Istawa sebenarnya tak masuk mutasyabihat. Mutasyabihat ni ada ayat Quran yang kita faham secara direct. Ada ayat Quran yang memerlukan pada tafsiran. Kalau ayat perlukan pada tafsiran, kalau kita tafsirkan bahawa ayat-ayat yang perlukan keterangan, orang yang tahu itu adalah Allah dan orang yang berilmu. Betul. Sebab tu ayat Quran ni, bila saya bercakap dengan orang yang bawa masalah ilmu kalam, saya akan tarjihkan pendapat bahawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Stop. Tuwarrasikhuna fil ilmi. Tapi bila bercakap dengan masalah ilmu, ada masalah ilmu tertentu Allah buka bagi orang yang berilmu, tetapi bukan masalah tauhid yang begini. Dalam konteks sekarang bila Tuan Haji bawakan masalah ni, saya akan pendapat ilmu tafsir, mereka bincangkan makna tafsir. Mana ayat boleh bermakna begini dan begini. Tetapi bila berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak masuk kias. Tak boleh kita tafsirkan ayat ni untuk masalah tauhid. Mengatakan bahawa orang berilmu sendiri pun boleh tahu kaifiah macam mana cara sifat Allah. Kalau Allah beritahu apa Allah ada sifat ni dan Allah berbangga dengan Allah wujud sifat tu, jangan nafikan. Tiap-tiap kali Allah cerita bahawa Allah Maha berkuasa, Allah cerita bahawa Ar-Rahman al-Arsh istawa, summa istawa 'ala al-Arsh. Allah bincang, Allah berbangga dengan sifat istiwa. Semua sifat-sifat Allah, 7 tempat yang turun ni, tempat Allah bermegah dengan sifat istiwa, bahawa aku bersifat istiwa. Tiba-tiba kita datang, kita kata Allah tak ada istiwa. Dia kata ni pula tauhid yang sebenar. Itu jadi masalah. Tempat kemegahan Allah Subhanahu Wa Taala kita nafikan. Dan banyak tempat-tempat yang lain, sifat-sifat Allah. Allah lah yang lebih fasih, lebih tahu tentang dirinya. Bila Allah terangkan Al-Quran, kita kena isbat, percaya sahaja. Lama ke? Dia kalau bincang ilmiah tak masuk panas-panas ni, orang mengantuk. Kena bagi panas sikit, semua segar. Okey, insyaAllah. Ada soalan lagi? Tuan-tuan, tak ada masalah. Bab syubhat, ada saya syubhat, saya silakan. Siapa tu? Saya secara pribadi dibesarkan dengan ayah saya Muhammad Arifat. Jadi daripada kecil saya dibesarkan dengan persoalan wahdatul wujud, Nur Muhammad, macam tu.
dan juga terkait dengan falsafah lah. Dia kata kamu sembahyang ni kamu faham ke yang kamu buat ni hadis, hadis dan sebagainya. Dan bila kamu buat begini kamu faham hadis tu ini ke begini. Tapi satu je saya punya soalan. Kalau ikut apa yang diajar sedemikian rupa, ke Islam ni kelihatan susah lah. Yang kedua, bagi macam tu ke Rasulullah dan para sahabat sampai ke Islam atau mengajar masyarakat macam tu ke Islam yang sampai atau macam mana? Jadi insyaAllah soalan yang bagus. Masyarakat kita, kalau kata Syekh Abu Talha kata dibesarkan dalam ayah yang dengan ilmu tarikat, dengan ilmu adanya ilmu falsafah sebagainya. Kalau kita nak faham tiap-tiap gerakan sembahyang ada erti dia, tiap-tiap kalau tafsir itu namanya tadi kita bincang tadi adanya takalluf, masalah yang diada-adakan. Bila sebut Allah, alif tu berdiri atas zat Allah SWT, alif tu lurus, itulah tanda zat Allah contohnya. Sedangkan zaman Nabi pun tak tahu huruf. Nabi tahu alif, lam, mim sebab Allah yang ajar. Ha, mim, baca macam tu. Tetapi huruf yang betul-betul huruf yang tafsirannya begini, tiap-tiap huruf diartikan bahawa Allah, alif tu Allah berdiri tegak dengan Allah secara tunggal berdiri, qiyamuhu bi nafsihi. Tafsiran saya belajar. Saya kebetulan saya pun pernah belajar benda ni. Duduk lama. Saya fikir lama dia ni cakap sendiri ke. Makin lama kita sebagai budak-budak masa tu. Perkara namanya takalluf. Takalluf hanya mengada-ngadakan masalah. Masalah ni tak wujud, tak dibincangkan. Kita tak mengadakan. Sebab tu kita mengajak orang semua memahami agama melalui kata-kata salaf. Salaf dekat dengan Rasulullah dan mereka lebih tahu. Kita ikut Quran dan Sunnah tu jelas. Tapi Nabi dan Allah SWT tidak semua ayat yang warid hadis yang mensyarahkan tiap ayat. Dan tak semua ayat dibincangkan oleh satu hadis dengan detail. Diperlukan kepada syarahnya sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang salaf terdahulu. Jadi agama kita belajar bukan agama yang kita datang dengan kreativiti dan juga inovasi kita. Agama adalah agama ittiba', berdiri di atas tiru orang dulu. Kalau perbincangan macam Abu Talha tanya tadi, benda ni banyak benda yang perbincangan ilmu tasawuf yang tinggi. Mereka, saya tak namakan tasawuf, tak wujud dalam ilmu tasawuf sebenarnya, tapi mereka namakan sebagai tasawuf dan tarikat. Banyak benda yang mereka istilah saya mengada-ngadakan masalah baru. Itu menjadikan susah. Jadikan sesuatu benda takalluf. Jadi kita satu benda terus ambil ayat Quran dan syarahkan. Hafal hadis 40, fahamkan. Hafal macam ni, kena belajar tentang bab fiqh. Okey, belajar fiqh. Kalau nak belajar cara hadis, hafal Umdatul Ahkam, hafal Bulughul Maram, kita syarahkan. Nak belajar ikut mazhab, ikut betul-betul mazhab Syafi'i. Malah saya sokong 100% kalau ada orang yang start belajar dan beramal peringkat awalnya dengan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah pun. Tapi betul-betul ikut. Jangan kata yang Syafi'i tak buat, kita kata buat. Kita betul-betul belajar. Sebab proses belajar. Amalan yang kita amal memang ikut yang nos, amalan yang paling sahih, amalan. Nak belajar, belajarlah ikut mazhab Syafi'i. Dan peringkat awal, selagi kita tak jumpa hujah yang menafikan pendapat Imam Syafi'i dalam tarjih, ikut Imam Syafi'i. Selagi tuan-tuan tak belajar lagi betul-betul faham masalah kunut ni dengan detail, hadis Abu Ja'far Ar-Razi sebagainya, berkunutlah tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i, ikut. Sehinggalah kita yakin bahawa betul-betul kunut ni secara hujah dengan jelas bahawa sunnah sebenarnya bukan kunut tiap-tiap waktu. Tiap-tiap kali subuh. Masa tu baru kita tinggalkan kunut atas ilmu. Di peringkat awal mesti kita pegang pada seorang ulama yang kuat, yang kukuh. Masyarakat kita dah biasa mazhab Syafi'i, silakan belajar. Tetapi jangan sampai kita mengatakan mesti benda ni yang buat. Tak. Sebab tu yang terbaik di masjid. Kita beritahu kita baik di masjid. Ulama dulu khilaf dah wujud sejak zaman salaf. Tak ada masalah pun imam kunut atau tak kunut. Orang awam dah diajarkan di belakang bahawa yang berada di depan seorang imam. Kalau imam di depan berkunut, maka angkatlah kunut ke belakang. Ataupun ulama kata, sebahagian kata, kalau kamu tak kunut, berdiri diam dan tunggu. Sebab kat situ tak termasuk dalam masalah rukun sebagainya. Okay? Kalau ulama depan tidak berkunut, jangan pula kamu berkunut seorang ataupun sujud sahwi kat belakang. Kalau kita kata
benda yang mengkhilaf muktabar, kita ajak orang awam supaya terima dua-dua pendapat, akan amanlah masyarakat. Yang jadi gaduh sebab apa? Yang tu tak buat tak betul. Dia paksa dengan satu pendapat. Jadi orang awam, kita tahu secara peribadi kita amal ikut pendapat yang kuat, ulama yang paling kukuh. Dan saya dalam mazhab masyarakat kita, ikutlah mazhab Syafi'i yang betul-betul mazhab Syafi'i. Okay. Sehinggalah kita yakin dalam masalah kecil, masalah-masalah tertentu, bahawa masalah itu ada nas hadis yang jelas, okay, menyokong pendapat yang lain. Masa itu kita ikut pendapat yang lain. Dan masih kekal kita mazhab Syafi'i. Dan benda inilah yang kita amalkan secara sebenarnya memang diamalkan oleh ulama dulu hatta masyarakat kita. Cuma kenapa jadi masalah kunut, masalah bismillah kuat perlahan? Kenapa jadi gaduh? Sebab yang membesar-besarkan benda ni yang jadi gaduh. Kalau orang awam diajarkan macam pergi Mekah, orang Mekah imam baca bismillah kuat atau perlahan. Imam Hudzaifah pernah baca bismillah kuat. Saya duduk kat Madinah, saya sudah banyak kali beliau baca kuat. Dalam terutama dalam solat tarawih. Sampai pada ayat qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim, yang ayat sebagainya. Saya pernah dengar sekali beliau macam tu, tak ada masalah. Orang sana pun diam. Oh, bismillah ni sabit. Sabit. Baca perlahan. Baca perlahan tak bunyi. Memang sabit. Bismillah ni khilaf adakah sebagaimana ayat ataupun tidak. Itu hanya baca ayat terpisah sendiri. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bila diajarkan pada masyarakat bahawa kalau tak baca bismillah, mereka ni bahaya. Kat situ di punca. Ikutkan orang awam, kita ajarkan dengan cara mutawasid. Ikut mazhab Syafi'i, ikut betul-betul. Belajar, tapi belajar. Dan masa belajar. Dan kalau yakin dengan ni, yakin. Tapi sehinggalah kita yakin dengan ada hadis yang mukhalafah mazhab dengan sarih jelas, baru kita tukar. Tukar. Tapi kalau kita buat amalan-amalan yang memang mak bapak kita buat, Imam Syafi'i tak sebut, kita kata Imam Syafi'i, ini jenayah ilmu. Ini masalah paling utama. Mak kita yang buat, ayah kita buat, orang kita buat, kita kata ni mazhab Syafi'i. Akhirnya wujudlah mazhab Syafi'i Nusantara. Mazhab Syafi'i lah. Syafi'i Nusantara tak ada masalah. Dalam masalah berapa bab, masalah adat, al-adat muhakkamah, ada perbincangan. Kita boleh ambilkan kaedah Syafi'iyah untuk sesuaikan adat. Tapi masalah ibadah tak masuk bab adat. Bab adat yang boleh berbeza ikut tempat. Kita bincang masalah sekarang hantaran ni berapa hukum sembahyang ikut mazhab Syafi'i sebagainya, kita belajar. Ini adat muhakkamah, kita belajar. Ada perbincangan. Tapi masalah ibadah, masalah berkaitan dengan ibadah, benda ni kena ikut betul-betul. Cara kita ikut, kita dah pilih imam mana nak ikut sebagai orang awam, kita ikut betul-betul. Jangan sampai benda ibadah dan adat jadi keliru. Sebab tu bila orang kata tak apalah orang rakam ni jadi panas sikit. Contoh saya kadang-kadang tak bincang masalah umum. Contoh masalah tahlil sebagainya. Seorang kata macam mana ulama Syafi'i, orang mazhab Syafi'i kata buat tahlil ada, kamu cakap tak ada. Ya kan, macam mana boleh ada? Kawan saya Somalia, anak-anak Muhammad bin Somal, orang Somalia semua sekali Syafi'i. Okay. Ada budak kawan saya, tak silap saya siapa? Saya nak confirm balik dengan Ustaz Kamil. Ustaz Kamil Jamilin mungkin, Ustaz Kamil. Atau siapa saya tak ingat. Siapa salah seorang berkawan saya dalam satu kelas kami ketika di kuliah hadis, tanya pada Syekh, apa hukum melakukan majlis tahlil? Syekh, tahlil tu bagus. La ilaha illallah, Syekh syarah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tak faham pun majlis tahlil kita macam mana. Syekh, kita buat makan ni tak faham. Padahal kita belajar dengan Syekh di Madinah, ada Syekh Makhrami yang memang mengajar fiqh Syafi'i. Tanya masalah tahlil, beliau tak faham. Sampai cerita betul-betul. Oh, macam tu rupanya, kata. Tak ada kalau macam ni mazhab. Hujungnya. Sebab memang tak wujud. Benda ni budaya. Okay. Nak katakan budaya, silakan. Kami tak nak buat budaya yang bercampur dengan ibadah. Silakan tuan-tuan nak buat, silakan. Dalam beribadah ikut pada budaya. Okay, biar jelas. Tapi beritahu bahawa ini budaya, bukan ini ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nak buat, silakan. Tapi ini jelas budaya Melayu. Dan benda ni kami berpegang bahawa dalam bab ibadah hanya ikut Rasulullah. Tuan-tuan dalam bab ibadah nak ikut orang lain, silakan. Tapi dengan jelas bahawa jangan menisbahkan suatu perkara yang tidak datang daripada Rasulullah sebagai sunnah. Dan jangan menisbahkan qaul yang Imam Syafi'i tak kata Imam Syafi'i kata. Nak kata Imam Syafi'i, contoh kata Imam Syafi'i kata, kalau nak cari dalil,
Buka saya kitab Arab, nampak dia punya bentuk. Ada kitab Manaqib Imam Syafi'i sebagainya, ada di tempat dia. Diambil, bukan dikata-kata macam ada sumbernya daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau nak kata syair tu datang daripada Imam Syafi'i, serujuk pada Diwan Syafi'i, ada ke tidak? Bukan semua benda, masalah ilmu tak ada nak ngelak-ngelak. Kalau orang buat tahqiq, orang akan nampak mana betul-betul kata yang benar, mana kata-kata hanya dakwaan. Itu yang jadi masalah. Sekadar ni pukul 11, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita bincang minggu depan masuk pada nas Imam Tahawi insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.